Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Syafiqah binti Ruslan bernombor matrik 278925 dan daripada kumpulan G. Berdasarkan tugasan individu bab 8 iaitu struktur pentadbiran kerajaan Malaysia, saya telah memilih tajuk jenis-jenis mahkamah. Mahkamah bermaksud tempat awam dan rasmi di mana seseorang mendapat penyelesaian yang adil dalam satu perselisihan baik dalam hal sivil, buruh dan lain-lain berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Terdapat dua jenis mahkamah di Malaysia iaitu mahkamah awam dan mahkamah khas. Dalam mahkamah awam, terdapat mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah magistrate dan mahkamah penghulu. Manakala bagi mahkamah khas pula, terdapat mahkamah khas raja-raja, mahkamah syariah, mahkamah kanak-kanak, mahkamah tentera, mahkamah bumi putera, mahkamah perusahaan dan mahkamah buruh. Bagi mahkamah persekutuan, ianya merupakan mahkamah tertinggi dan terakhir untuk membuat rayuan di Malaysia. Mahkamah ini dianggotai oleh Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, 7 orang Hakim Mahkamah Persekutuan yang lain dan beberapa Hakim tambahan. Kebiasaannya bersidang dengan 3 hingga 5 Hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertua Agong atau YDPA. Dalam bidang kuasa asal, ianya menentukan kesahan undang-undang yang dikebal oleh Parlimen dan menyelesaikan pertikaian antara negeri dengan negeri atau persekutuan. Dalam bidang kes rayuan, memutuskan rayuan terhadap Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Manakala bagi bidang kuasa lain, memberi nasihat kepada YDPA tentang perlembagaan, memberi pandangan dan membuat keputusan tentang undang-undang apabila dirujuk dan memutuskan kes perbicaraan dengan peruntukan perlembagaan dari sebuah mahkamah ke mahkamah lain. Dalam Mahkamah Rayuan pula dianggotai oleh Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Rayuan. Kebiasaannya bersidang dengan 3 hakim. Bagi bidang kes rayuan, ianya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Kes-kes melibatkan tuntutan melebihi RM250,000, keputusan mahkamah yang berkaitan dengan kos sahaja harus memperoleh kebenaran Mahkamah Rayuan dan membicarakan rayuan-rayuan keputusan kes jenayah Mahkamah Tinggi. Bagi Mahkamah Tinggi, ianya dianggotai oleh seorang Hakim Besar dan Hakim Mahkamah Tinggi lain dan Pesuruhjaya Kehakiman. Perbicaraan ini didengar oleh seorang hakim. Bagi bidang kuasa asal, boleh membicarakan kes sivil dan jenayah, boleh menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang dan kuasanya terbatas kepada bidang kuasa tempatan sahaja. Bagi bidang kes rayuan pula, mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan mahkamah bawahan dan mempunyai bidang kuasa daripada mahkamah bawahan sama ada kes sivil atau jenayah. Dan bidang kuasa lain pula memberi nasihat kepada mahkamah rendah tentang perlembagaan dan boleh menyemak keputusan badan separa kehakiman seperti kemalangan kenderaan bermotor, pembubaran perkahwinan, pencegahan kanak-kanak dan lain-lain. Seterusnya ialah Mahkamah Session. Dianggotai oleh Hakim Mahkamah Seksyen yang dilantik oleh YDPA dengan syura Hakim Besar. Bidang kuasanya terbahagi kepada 2 iaitu sivil dan jenayah. Bagi bidang kuasa sivil, ianya membicarakan kes yang nilai maksimum, perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM1 juta kecuali kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan kes antara tuan rumah dan penyewa. Bagi bidang kuasa jenayah, membicarakan kesalahan kecuali yang boleh dikenakan hukuman mati. Mahkamah Magistrate dianggotai oleh Magistrate kelas 1 yang dilantik oleh Raja atau Sultan dengan syura Hakim Besar kecuali wilayah persekutuan oleh Yang di-Pertua Agong. Bidang kuasa sivil membicarakan kes yang nilai maksimum perkara yang dipertikaikan tidak lebih daripada RM10,000 dan jenayah membicarakan kesalahan yang boleh dihukum maksimum 10 tahun penjara atau denda dan membicarakan kesalahan mengikut Kanun Keseksaan 392 dan 457. Seterusnya, Mahkamah Penghulu.
Mahkamah ini diadili oleh seorang penghulu atau ketua kaum di mukimnya. Bidang kuasa melibatkan sivil dan jenayah. Bagi sivil melibatkan tuntutan tidak melebihi RM50, manakala jenayah melibatkan tuntutan tidak melebihi RM25. Kerayuan kes mahkamah penghulu boleh dibuat di Mahkamah Magistrate. Mahkamah Khas Raja-Raja. Mahkamah ini pula dianggotai oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan yang bertindak sebagai pengerusi, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak dan 2 orang dilantik oleh Majlis Raja-Raja yang pernah memegang jawatan Hakim Mahkamah. Bidang kuasanya ialah membicarakan kes sivil ke atas Yang di-Pertua Agong atau Raja sesuatu negeri atas sifat peribadi, membicarakan kes jenayah dan kes sivil, membuat prosiding secara tertutup dan mengawal keadaan keterangan dan pembuktian dalam prosiding jenayah dan sivil di Mahkamah Bawahan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah Negeri yang mempunyai bidang kuasa yang terhad terhadap Undang-Undang Islam Syariah Negeri. Mahkamah Syariah Negeri ini diketuai oleh Ketua Hakim Syari'i dan mempunyai 3 bahagian dengan bidang kuasa masing-masing iaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah. Bagi Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya dan mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Tinggi Syariah. Bagi Mahkamah Tinggi Syariah pula mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil, membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen pentadbiran agama Islam serta boleh mengenakan hukuman yang diperuntukkan olehnya dan mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah. Seterusnya, bagi Mahkamah Rendah Syariah pula, membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah enakmen pentadbiran agama Islam atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam. Mahkamah Kanak-Kanak. Mahkamah ini dianggotai oleh magistrat dibantu oleh 2 penasihat dan seorang daripadanya adalah wanita. Prosiding ini adalah secara tertutup. Bidang kuasa ini, mahkamah bagi kanak-kanak mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Dan jika didapati bersalah, kanak-kanak tidak dipenjarakan. Jika kesalahan membawa hukuman mati, hendaklah ditahan dan dipenjarakan atas perkenan raja. Mahkamah Tentera. Struktur Mahkamah Khas Tentera ialah Mahkamah Tinggi Tentera dan Mahkamah Rendah Tentera. Bagi Mahkamah Tinggi Tentera, membicarakan pegawai berpangkat Staff Sarjan ke atas dan hakim ialah Lieutenant Colonel dan 2 orang pegawai tinggi. Manakala bagi Mahkamah Rendah Tentera pula, membicarakan askar yang pangkatnya di bawah Staff Sarjan dan hakim ialah Yang di-Pertuan Major dan 2 orang lain antara Kapten atau Hakim Peguam. Pegawai-pegawai yang menganggotai Mahkamah Tentera dilantik oleh YTPA atas nasihat Perdana Menteri Pertahanan. Bidang kuasanya pula ialah sesiapa yang tertakluk kepada Undang-Undang Perkhidmatan Angkatan Tentera dan askar simpanan yang dipanggil untuk berkhidmat dalam latihan tentera. Mahkamah Bumi Putera. Pengadilan dan perlatikannya, pegawai yang dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri atas nasihat Kerajaan Negeri. Mahkamah ini ditubuhkan untuk mentadbir undang-undang adat di Sabah dan Sarawak. Bidang kuasanya tertakluk kepada asal dan rayuan. Bagi asal ialah kesalahan yang dilakukan dari segi adat resam kaum Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Manakala bagi bidang kuasa rayuan pula, keputusan boleh dirayu di Mahkamah Rayuan Bumi Putera yang dipengerusikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Mahkamah Perusahaan. Pengadilan dan perlatikannya dianggotai oleh Presiden Mahkamah Perusahaan dan panel yang mewakili majikan dan pekerja. Ahli panel pula dilantik oleh Menteri Sumber Manusia. Tujuan Mahkamah Perusahaan ditubuhkan adalah untuk membicarakan dan menurunkan keputusan-keputusan dalam pertikaian kerja yang telah dirundingkan oleh Menteri atau secara langsung oleh pihak-pihak pertikaian, dan hanya dirujuk ke mahkamah apabila gagal mendapat penyelesaian rundingan bersama. Bidang kuasanya pula adalah memerintah mana-mana pihak pengusaha untuk digabungkan atau dibatalkan dan merekodkan kenyataan secara angkat sumpah dan mengemukakan buku, surat dan dokumen sebagai bukti.
Fokus sekali ialah Mahkamah Buruh. Objektif mahkamah ini adalah menyediakan sistem pengadilan perburuhan yang adil, mudah, cepat dan murah bagi menyelesaikan tuntutan pekerja mengenai gaji dan lain-lain faedah kewangan yang layak dituntut oleh buruh. Bidang kuasanya memutuskan dan mendengar tuntutan lebih daripada RM1,500 tetapi tidak melebihi daripada RM5,000. Mendengar hukuman tata tertib yang ada pendapatnya terlalu berat untuk diputuskan oleh pihak majikan terhadap pekerja dan pertikaian antara majikan dan pekerja di bawah peruntukan Akta Kerja 1955 atau Akta Majlis Penetapan Gaji 1947. Dan rayuan, pihak yang tidak berpuas hati terhadap Mahkamah Buruh boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi dalam masa 14 hari dari tarikh menerima keputusan. Itu sahaja daripada saya dan terima kasih kerana sudi menonton.